Assalamualaikum, selamat malam. Dengar ke suara cikgu? Dengar. Dengar. Okey, terima kasih ya hadir. Okey, cikgu rasa cikgu mulalah ya. Kita mula lambat, nanti kita habis lambat. Okey, sekejap. Okay, sebenarnya ni bukanlah tips yang soalan yang akan keluar ya, tapi tipsnya macam mana nak jawab soalan tu kan. Itu yang penting. Okey, kalau awak tahu pun soalan keluar, tak tahu jawab pun, susah. Okey, cikgu terus share ya. Tadi ada seorang murid tapi saya macam tak kenal. Tapi saya rasa dah keluar dah kot. Okey, tak ada dah. Okey, cikgu share sekejap eh. Hmm. Nampak ke slide cikgu? Nampak tak? Ke tak ada? Nampak je. Okey, bahasa Melayu kertas satu kan? Betul tak? Mana awak punya? Kita nampak awak langsung dah. Okey, nampaklah, tak apa ya. Okay, dia tu lah saya nak tengok awak masuk kat mana dah hilang dah. Ini kot. Sekejap. Kamarudin. Apa, Adrian? Cikgu boleh bagi tema karangan. Amir tanya. Baik Amir tanya. Amir tak dengar. Kan? Okey, kita mulalah ya. Dia nak bagi apa? Okey, ni kertas bahasa Melayu, kertas satu. Okay, awak nak exam dua lah ya kan? Kertas satu, kertas dua. Okey, awak tengok kertas satu. Ya, apa tu? Iaitu analisis soalan. Karangan respon terhad ya. Sebab kenapa dia terhad? Sebabnya awak tak ada bahan, awak kena jawab. Okey, kali ni kombinasi pelbagai bahan rangsangan, dia kata ada 3 bahan. Tapi soalan awak tu ada 2 bahan je lah ya. Okey, sekejap dia nak masuk. Cara aksen. Okey, panjang karangan 150 hingga 200 patah perkataan, tiada kompromi, tak ada kelonggaran. Maksudnya memang kena lebih 150 dan tak boleh lebih 200, tak boleh kurang 150. Okey, dan markahnya 30 markah dan masa awak nak menulis ni ialah 30 minit. Okey, tiada format ataupun boleh ada format. Tetapi kali ni dia tak ada format ya, dia ada nanti saya tunjuk contoh lah, tapi bukan soalan macam ni lah keluar kan. Awak kena ada perancangan ya, walaupun buat dalam 30 minit ya, tapi awak kena ada perancangan lah. Satu perenggan ada 3 ayat. Okay? Jadi bila awak kira semua daripada pendahuluan, isi satu, isi dua, isi tiga, ada penutup, ada 5 perenggan dan keseluruhannya 15 ayat keseluruhan. Okey, strategi nak menjawab karangan A, awak kena tahu tema, ya, baca soalan dan kena pasti tema dan tugasan soalan. Okey, kata kunci, tandakan kata kunci tugasan utama setiap perkataan dalam soalan amat penting ya. Awak kena tandakan kata kunci tugasan utama tu. Lepas tu bahan rangsangan, catat idea, rangka idea ataupun lepas tu tuliskan tepi peribahasa yang sesuai. Okey, bahasa awak mestilah gramatis dari segi kata dan ayat. Okay, perenggan mesti menarik dan berkesan. Nombor soalan pun ditulis dengan jelas tu. Tak adalah nombor soalan ya untuk soalan A ni. Lepas tu pastikan semak jawapan anda masa 30 minit. Okey, ada nak masuk ni. Okey, yang ini awak dah tahulah kan. Okey, soalan dinyatakan secara umum. Okey, tak ada kehendak soalan. Ingat ya, karangan A tak ada kehendak soalan kat situ. Dia bagi tema, dia bagi secara umum. Awak yang kena keluarkan fokusnya. Bahan diberi untuk merangsang, tapi fokus soalan tu awak yang kena keluarkan. Okey, awak kena kaji bahan yang
diberi. Okey, analisis bahan, kenal pasti tema itu tips penting ya, teliti maklumat dalam bahan, kenal pasti kehendak soalan. Okey, ni contohlah soalan kan. Okey, maklumat di bawah berkaitan dengan amalan menabung. Okey, takkanlah saya nak bagi soalan sama kan, amalan menabung. Okey, saya bagi contoh yang macam sama kan. Okey, tapi bukan amalan menabung. Okey, huraikan pendapat anda tentang amalan menabung. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, bahan satu, okey awak tengok ni kan. Ini ialah uh, daripada surat khabar lah kan. Okey, My Metro. Ya. Okey, budaya menabung rakyat Malaysia masih rendah. Okey, cuba tengok bahan ni. Okey, ni ialah petikan dan ini ialah bahan. Okey ya, untuk awak punya exam tu, awak bayangkanlah tak ada pantun ni. Gambar je. Agak-agaklah, jap. Kalau saya delete ni, agak-agak boleh ada balik tak? Saya takut delete. Okey, awak bayangkanlah yang kotak hijau tu tak ada. Okey, awak boleh ke nak berikan dia tu isi daripada gambar orang pegang apa tu ijazah tu ke kan, dan orang yang tengah sakit tu, agak-agak awak boleh ke nak jadikan tu isi. Ni bayangkan tak ada pantun tu. Okey, awak tengok ya, siapa nak baca ni? Berita ni siapa nak tolong baca? Ada ke? Tak nak baca tak nak baca ke? Nampak tak? Nampak kan? Ke senyap dah semua? Nampak. Yang nampak tu lah baca. Okey. Terima Bahan kasih. Siapa tu? Mel. Okey, Mel. Terima kasih. Bahan 1. Budaya menabung rakyat Malaysia masih rendah. Kuala Lumpur, keputusan cemerlang sudah diperoleh. Penempatan di institusi pengajian tinggi IPT juga sudah diketahui dan hanya tinggal membayar kos pengajian. Namun disebabkan kos penyambungan pengajian di IPT bukan murah dan meningkat saban tahun serta simpanan pendidikan juga tiada, peluang untuk melangkah ke Menara Gading terkubur begitu sahaja. Hal ini pasti cukup mengecewakan, terutama buat si anak yang sudah berusaha untuk merealisasikan impiannya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Itulah realiti segelintir masyarakat kita yang belum menyedari kepentingan menabung untuk pendidikan anak-anak. Okey, terima kasih. Okey, lepas tu awak tengok ya, tadi awak tengok budaya menabung tu dia punya tema je awak mesti dah tahu kan. Lepas tu kita tengok bahan kedua. Ada gambar orang apa ni? Uh, dapat ijazah dan orang sakit kan. Agak-agak boleh kaitkan tak? Tapi dekat sini ada pantun ni. Ikat menabung, amalan mulia dapat membantu masa hadapan. Ini mungkin masa hadapan dia lah kan. Murid ni berjaya. Okey, duit disimpan semakin bertambah, diguna tikar kalau kecemasan. Okay, sakit, tapi ada backup lah kan, ada mungkin ada insurans kan. Okay, bolehlah nak cover dia kan masa sakit. Okey, agak awak apa tema dia? Siapa tahu? Menabung? Tema dia tentang amalan menabung kan. Okey. Jadi dekat situ awak boleh keluarkan. Awak cari dalam petikan tu apa yang dia nak sebenarnya. Dia nak masuk ni. Okey, apa agaknya isinya? Dia kata keputusan cemerlang sudah diperoleh, penempatan di institusi pengajian tinggi IPT juga sudah diketahui dan hanya tinggal membayar kos pengajian. Okey, apa agaknya ya fokus yang awak kena keluarkan? Ya, setiap karangan dia tak bagi pun fokus. Kat sini dia tak cakap pun, dia cakap maklumat di bawah berkaitan dengan amalan menabung. Sebenarnya amalan menabung tu ialah tema. Lepas tu huraikan pendapat anda tentang amalan menabung. Dia cakap pendapat anda tentang amalan menabung, tapi dia masih lagi tak beri fokus. Apa fokus? Ya, dalam soalan peperiksaan awak kena cari fokus. Awak kena pandai cari fokus macam rumusan.
Kalau salah fokus, salah. Tapi dalam karangan sebenarnya, dia masih bebas je. Awak boleh ikut kreatif awak. Agak-agak apa dalam dalam berita tu, dalam akhbar tu, apa fokusnya? Siapa tahu? Tak ada seorang pun. Cuba kita tengok satu ayat ke satu ayat. Keputusan cemerlang sudah diperoleh. Penempatan di institusi pengajian tinggi juga sudah diketahui dan hanya tinggal membayar kos pengajian. Namun disebabkan kos menyambung pengajian di IPT bukan murah dan meningkat selama tahun serta simpanan pendidikan juga tiada, peluang untuk melangkah ke Menara Gading terkubur begitu saja. Okey, nampak tak fokus kat situ? Hal ini pasti cukup mengecewakan, terutama buat si anak yang sudah berusaha untuk merealisasikan impiannya, melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Itulah realiti segelintir masyarakat kita yang belum menyedari kepentingan menabung untuk pendidikan anak-anak. Ada tak awak nampak fokus? Kalau fokus bahan dua ni senang. Kan semua orang tahu. Kelebihan ataupun kebaikan amalan menabung. Kan yang pertama tu dia kata kegunaan untuk masa hadapan. Lepas tu untuk huraian awak dah bagi uh, orang berjaya kan boleh uh, melanjutkan pelajaran ke Menara Gading dan boleh merealisasikan impian dekat sini kan. Dan orang yang sakit ni pula kat sini isinya ialah duit disimpan semakin bertambah diguna tikar kalau kecemasan. Maksudnya awak boleh huraikan kalau kita sakit, mungkin ini untuk rawatan kan. Tapi untuk yang petikan ni, awak nampak ke apa isi yang dia nak beri sebenarnya? Ada tak? Awak ingat bahan satu awak kena sentuh, bahan dua pun awak kena sentuh. Okey, kalau bahan dua dah ada dua dah isi. Okey, bahan satu nombor satu. Syaista? Oh, Syaista. Apa agaknya? Ada ke? Balkis? Okey, agaknya fokus apa yang awak nak tulis? Awak nak tulis nanti. Okey, sebenarnya awak bebas boleh tulis. Okey, yang pertama mungkin awak tulis kelebihan menabung kan. Kelebihan menabung ialah dapat membantu pada masa hadapan. Kelebihan menabung ialah dapat digunakan ketika kecemasan dan dalam petikan bahan satu tu juga sebenarnya ada kebaikan kelebihan menabung iaitu dapat merealisasikan impian untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Walaupun dia cakap kekecewaan dekat situ tapi dia sebut sebenarnya kalau kita menabung kita boleh merealisasikan impian untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Okey, ada satu je isi. Okey, selalu untuk karangan ni awak kena bagi berapa? Okey, kita tengok Okey, awak buatlah juga teknik analisis soalan tema dia tadi amalan menabung kan. Okey, apa isunya? Ada isu kat sini apa isunya? Isunya apa? Isunya tak ada duit kan? Tiada apa? Kos untuk menyambung pengajian di IPT tak dapat ditunaikan. Jadi apa terjadi? Peluang untuk melangkah ke Menara Gading terkubur begitu saja. Kan awak boleh cari kat sini. Mana tadi? Okey, isunya kos menyambung tiada kan? Lepas tu apa je terjadi? Menara Gading.
Okey, apa tu kehendak soalannya. Okey, kehendak soalannya, apa yang dia nak. Jadi awak bagi fokus awak lah. Ya, fokus awak tadi, kebaikan, Menabung. menabung. Okey, awak menabung. Dan karangan ni dia bukan format ya, untuk karangan yang nanti pun sebenarnya dia tak ada format. Tapi dia macam ni lah. Cuma awak bayangkan, ni tak ada. Sekejap saya buang kotak ni sekejap. Bayangkan, ni tak ada. Apa nak bagi? Ada gambar je. Ni petikan ada gambar je. Tahu nak bagi apa ya. Jadi awak tengok gambar tu, tenung gambar tu. Ada apa yang tersirat yang awak boleh sampaikan. Ya, kita tengok. Sekarangnya tidak format. Kita tak ada format. Tidak dia ada format. Cikgu, Uh-uh. kalau kita ambil fokus tu memang untuk kehendak soalan Sebab dia dalam soalan dia tak ada kehendak soalan. Dalam soalan dia hanya cakap kait maklumat ni berkaitan dengan amalan menabung. Lepas tu dia kata huraikan pendapat anda tentang amalan menabung. Tapi awak tak ada fokus. Fokus tu ialah kehendak soalan dia lah. Jadi awak yang kena bagi. Ya, kalau kat sini awak nak cakap kat sini pun, katakanlah awak nak buat keburukan tidak menabung. Pun awak boleh cakap. Ya, tak boleh nak sambung pendidikan. Kan? Lepas tu cakap apa lagi? Dekat sini gambar orang apa berjaya. Mungkin awak cakap masa depan dia. Tapi dia macam terbalik lah. Yang ini orang sakit. Ataupun awak tengok kesedihan orang yang lain yang berjaya. Kat sini awak boleh tengok orang yang sakit. Tidak terbela nasibnya. Ya, awak boleh ulas apa-apa pun sebenarnya. Ya, untuk karangan, dia sebenarnya lebih bebas. Ya, awak boleh bagi awak apa pun kehendak soalan. Tapi kalau rumusan, silap dia tak dapat lah ya. Okey, lepas tu ingat semula teknik membina perenggan pendahuluan untuk karangan A, kita guna tick. Ya, saya tak nak cakap apa pun kan, tapi nanti awak rujuk awak punya dekat GC tu kan. Okey, tema dia, isu dia, kehendak soalan. Lepas tu bagilah satu peribahasa, lepas tu kira patah perkataan. Dia lebih kurang 40 je patah perkataannya. Okey, lepas tu awak buat untuk karangan isi, awak boleh guna tohu ke ataupun tocoh ke apa tu. Topik, huraian dan kesan. Ataupun sebab dia nak 3 ayat je. Ya, ataupun awak nak gunakan topik, ayat contoh dan ayat kesan. Lepas tu P ni peribahasa. Ya, masa kat sini pun boleh masuk peribahasa. Bukan penegasan. Ya, tak perlu penegasan untuk karangan A. Okey, macam itulah karangan perenggan isi kedua, isi ketiga dan penutup ikutlah kecahar. Ada 3 je ayat. Ya, ayat kesimpulan dia. Lepas tu bagi cadangan. Lepas tu bagi harapan. Lepas tu masukkanlah peribahasa. Peribahasa mesti ada sebab dalam karangan yang baik. Yang cemerlang dia mesti ada peribahasa. Walaupun 2 je. Ya, kalau setiap perenggan awak masuk peribahasa pun tak apa. Sebabnya peribahasa tu dia jadikan ayat awak bukan gramatis je kata kadang-kadang peribahasa awak tu silap kan. Dia jadi macam awak ni matang lebih sikit je menggunakan kosakata luas, menggunakan bahasa indah, karangan yang berbudaya. Ya, jadi peribahasa ni penting. Okey? Ini contoh. Okay, saya rasa saya terus nak masuk karangan B. Ada nak tanya tak? Karangan A ni. Ada tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey? Tapi bukan soalan. Cikgu, kalau dia bagi 2 bahan tapi kita tak sentuh satu, dia agaknya dia tolak berapa markah cikgu? Dia tak tolak. Tapi dia ada bahagian dia punya nak cakap macam skema jawapan dia lah kalau kriteria, ciri-ciri untuk karangan yang cemerlang, kepujian, lepas tu memuaskan, baik. Mungkin dia boleh jadi baik je. Okay, kalau 30 markah, kalau cemerlang, mungkin markahnya 30-25 kan. Kepujian dulu. Kepujian 30 hingga 25. 25 sampai 20 tu mungkin cemerlang.
Okey, lepas tu baru baik. Jadi markah awak mungkin dekat cikgu akan tanda dia duduk kat 19 lah. Jadi bawah. Sebenarnya ulasan awak, huraian awak sangat baik. Tapi dia tak boleh jadi lebih sebab awak tak sentuh semua bahan. Bahan tu tak semestinya, kalau katakan dalam bahan tu ada banyak isi, awak tak semestinya kena sentuh semua. Tapi awak kena sentuh bahan satu, kena sentuh bahan dua. Oh, Faham tak? kalau tak sentuh satu isi tu pun tak apa cikgu. Tak apa. Kalau tak sentuh, katakan bahan satu tadi ada 2 isi, bahan dua ada 2 isi. Tetapi dalam karangan bahagian A, kita nak 3 isi je. Kalau nak 3 isi, kita kena ambil 3 je. Jadi ada satu isi yang awak akan abaikan. Tak apa. Tapi awak kena pilih lah. Bahan satu kena ambil satu isi. Bahan dua awak nak ambil 2 isi. Ataupun bahan satu awak nak ambil 2. Bahan dua awak ambil satu. Jadi 3. Tapi kena sentuh semua bahan. Macam rumusan tadi. Kena sentuh semua. Tak sentuh, apa terjadi? Dia Cikgu, tolak kalau markah. dia bagi gambar sebagai satu bahan, tapi satu gambar tu kita tak faham apa dia nak sampaikan, bolehkah kita tambah isi sendiri? Boleh ke tambah isi sendiri? Jadi awak tak sentuh bahan tu juga kan? Kalau dia bagi 2 gambar, kita faham satu gambar, tapi satu lagi gambar tu kita tak faham apa dia nak sampaikan. Jadi kita buat isi sendiri. Boleh ke? Kalau boleh, elakkan. Sebab saya tak pasti lagi skema jawapan dia macam mana. Sebab dia kata ni karangan respon terhad. Kan? Yang tu dia respon terhad, sebenarnya awak tak ada pilihan, awak kena jawab. Tapi lepas tu, dia kata kena sentuh semua bahan. Kalau boleh janganlah ambil bahan sendiri, ada dekat dalam tu. Kan? Tapi katakan dah tak ada pilihan, bolehlah ambil lah satu kan. Tapi kena pastikan bahan satu dah sentuh, bahan dua dah sentuh, bahan tiga baru awak ambil idea awak. Tapi saya tak galakkan lah. Tapi katakan dah tak ada kan, boleh lah. Cuma saya takut dia tak boleh kat Kepujian je ke, dia duduk kat Cemerlang je ke. Saya takut markah dia 25 ke bawah je ke. Macam tu lah. Tapi tak pasti lagi dia punya skema jawapan yang betul kan. Okey, ada lagi? Dia faham ke? Tak ada. Okey, saya buka slide yang kedua ya. Ini karangan bahagian B pula ya. Okey, karangan bahagian B. Okey, menulis penulisan karangan bahagian B. Okey, masa dicadangkan tadi 30 minit. Okey, tapi untuk kertas bahagian B 1 jam 30 minit sebab markahnya 70 markah. Ya, ada 4 soalan. Pilih satu saja. Okey, lepas tu baca bahan rangsangan yang diberikan. Biasanya dalam bentuk petikan sebelum tu ya. Sebelum soalan dia ada satu petikan ayat pernyataan macam tu. Sebenarnya tu ialah bahan rangsangan. Bahan rangsangan ini ada dua maksud. Satu, aku kena baca betul-betul. Ada bahan tu yang diberi sebenarnya jangan ambil bahan rangsangan yang diberi. Tapi ada juga bahan rangsangan yang diberi sebenarnya kena ambil bahan rangsangan yang diberi. Jadi baca soalan betul-betul. Sebab kadang-kadang dia tanya soalan kan. Dia kata bincangkan bincangkan faktor-faktor selain daripada dalam petikan. Jadi awak tak boleh bagilah. Tapi awak kena baca betul-betul soalan. Tapi biasanya dia bagi bahan rangsangan tu sebab dia nak tolong awak kan. Jadi awak kena baca, awak tengok ada tak dalam tu bahan yang kita boleh ambil. Dan kena pasti stimulus ya dalam bahan rangsangan yang perlu diberi respon semasa menulis karangan. Stimulus tu yang ke atas tadi tu lah. Okey, kata baca arahan. Arahan tu stem ya, dia panggil, ingat tak kita bagikan hari tu. Stem ya, diberi stem soalan di bawah bahan rangsangan untuk mengenal pasti kehendak soalan dengan jelasnya ya. Jadi awak baca kat situ, sebenarnya arahan soalan tu duduk dekat soalan bawah tu. Ya, dekat dekat apa dia punya stimulus tu, penyataan tu dia belum ada soalan lagi. Jadi kadang-kadang ada jawapan dekat situ. Kadang-kadang tu hanya merangsang je ya. Okey, dan fikirkan 3 atau 4 isi berdasarkan kehendak soalan. Buat rangka ringkas. 3 atau 4 isi. Tapi cikgu galakkan awak buat 4 isi lah kan. Kalau 3, awak boleh huraikan dengan baik
dalam berapa ayat dia? Aku nak tengok berapa patah perkataan tu. Buat rangka ringkas ya. Jangan buatlah rangka panjang-panjang tu. Maksudnya point conteng-conteng tepi-tepi kertas awak tu. Ya, murid perlu menulis karangan 350 hingga 500 patah perkataan. Ya, akulah pada soalan ya. Okey, ni cadangannya kan. Cadangan bilangan ayat dalam karangan B ialah 35 ayat. Okey, ni katakanlah awak nak ambil ayat kan yang tadi kan. Katakan awak nak ambil untuk 3 isi. Nampak tak ayatnya panjang pendahuluan. Okey, kita tengok nombor 3 tu. Katakan awak nak bagi 3 isi je. Okey, pendahuluan 5 ayat, penutup 5 ayat. Isi pertama kena 9 ayat, isi kedua kena 8 ayat, isi ketiga kena 8 ayat, jadi 35 ayat. Ya, lebih kurang kan macam tu. Tapi saya lebih suka awak jawab untuk guna soalan nombor guna cara nombor 1 ataupun guna cara nombor 2 ni. Okey, bilangan ayatnya tetap 35 ayat, tapi awak bagi 4 isi dan ayatnya dalam perenggan tu jumlahnya 7666 ya, ataupun 7776 ya, awak lebih kurang lah ya. Biasakan dia 35 ayat kan. Tapi kalau tak cukup janganlah sedih sampai nak buat 35 ayat, jangan paksa kan. Asalkan awak kena lebih 300 patah perkataan, lebih 300 patah perkataan, tak boleh lebih 500. Dia kena lebih 300. Kalau kurang 300, maksudnya karangan awak tu dia tak boleh cemerlang. Walaupun baik macam mana pun, dia tak akan cemerlang. Dia duduk dekat baik je. Ya, ni markah 70 ya. Banyak. Kita tengok ni. Apakah kualiti yang perlu ada dalam karangan cemerlang? Okay, jawapan mestilah menepati tugasan. Kehendak soalan dijawab. Ya, awak kena baca arahan soalan tu betul-betul. Menjawab persoalan atau masalah yang ditimbulkan dalam stimulus soalan. Jawab soal stimulus yang diberi tu. Perenggan idea mestilah matang, berunsur hebat, disokong dengan contoh, bukti, data dan berkembang. Idea tu mesti matang. Matang tu maksud macam mana? Dia buktinya tu maksudnya awak kenalah dengan masa kini kan. Maksudnya ada perkembangan ya. Awak kaitkan dengan peristiwa sekarang. Jadi dia menunjukkan awak matang ya, mengandung ni ungkapan menarik ni yang penting. Mesti ada peribahasa. Mesti ada simpulan bahasa ke apa pun ya, sebabnya katakan karangan awak tu terlalu baik, cikgu akan cari peribahasa. Tak ada, tak akan duduk dekat ujian cemerlang tu ya. Gramatis iaitu bebas daripada kesalahan bahasa termasuk ejaan dan tanda baca ni yang untuk cemerlang ni. Tak boleh sebenarnya ada satu pun kesalahan bahasa, tapi kalau satu dua tu cikgu rasa boleh lah kan. Ya, tapi untuk ejaan, tanda baca kalau boleh tak boleh, salah ya. Karangan mestilah kohensi dan koheren, maksudnya berkait rapat ya. Katakanlah karangan tu ada kesinambungan ya. Daripada pendahuluan masuk isi, dia ada kesinambungan. Daripada isi satu ada kesinambungan dengan isi dua. Bukannya awak buat benda tu berbeza-beza. Okey, itu yang maksudnya kohensi dan koheren. Okey. Penulisan karangan bahagian B, apakah langkah ya? Kalau ingat, semula pastikan ya, awak kena pasti tema. Untuk apa pun soalan kena pasti tema. Lepas tu analisis stimulus tu untuk mengenal pasti isu. Lepas tu analisis stem soalan. Stimulus tadi penyataan. Dan setiap soalan awak ada penyataan. Kena pasti isu dekat situ apa. Isunya biasanya duduk dekat stimulus. Dan lepas tu analisis soalan. Dekat bila awak analisis soalan, awak boleh tahu kehendak soalan ya dengan tepat. Lepas tu kena pasti. Sekurang-kurangnya 3 isi. Itu sekurang-kurangnya ya. Ini karangan yang 70 markah. Dia tak boleh 2 isi. Tadi karangan A, kalau awak boleh huraikan dengan panjang, sebenarnya dia boleh juga 2 isi. Tapi untuk karangan B, sekurang-kurangnya 3 isi. Tulis pendahuluan dengan teknik ting. Tadi karangan A tik. Tapi untuk pendahuluan guna teknik ting. Ini cadangan ya. Tapi kalau awak ada idea lebih bagus, cikgu terima bukannya cikgu terhadkan ya. Sebab ni awak punya aktiviti. Okey, tulis isi dengan teknik tohu cokep. Ya, untuk isi 1, 2, 3, kalau 4 kan. Tapi dia bukanlah tohu cokep macam tu je. Dia tambah tohu hu cokep. Ya, maksudnya ayat topik ada 2 huraian, ada 2 contoh, ada 1 kesan, ada 1 ayat penegasan. Okey, dan lepas tu tulis penutup dengan teknik kecahar. Okey, ini contoh soalan lah kan.
Okay, dia ada domain, banyak domain, ada 4 domain. Domain peribadi, domain awam, domain kerjaya dan domain peribadi, kerjaya, pendidikan. Ya, okey, ni contoh soalan domain peribadi. Ya, soalan ni bukan yang ni keluar kan, nanti awak ingat soalan dia keluar. Saya bagi contoh lah kan. Okey, aktiviti melancong mempunyai pelbagai tujuan. Ada yang melancong untuk merehatkan minda dan tubuh badan. Ada yang melancong untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman. Ada pula yang melancong untuk mempelajari budaya masyarakat lain. Okay, macam-macam ni nampak tu. Tujuan melancong. Kalau awak tengok kan, kalau awak baca, tujuan melancong, ada yang merehatkan minda, ada yang memperkaya pengetahuan dan pengalaman, ada juga yang mempelajari budaya masyarakat. Okay, ada 3, tapi awak tengok apa yang dia nak. Anda dikehendaki membalas surat kepada rakan yang berada di luar negara. Dalam kandungan surat tersebut, dia ingin mengetahui manfaat-manfaat aktiviti melancong. Atas tu, melancong mempunyai tujuan. Okey, lepas tu, dekat sini, dia nak mengetahui manfaat aktiviti melancong. Okey, karangan B, dia ada kehendak soalan. Ya, karangan A tak ada kehendak soalan, tak ada fokus. Tapi dekat sini, ada fokus dia. Iaitu dia nak manfaat-manfaat aktiviti melancong. Sebenarnya, isi yang atas tu boleh je ambil. Tapi, kena kaitkanlah dengan faedah. Kalau faedah ni kita melancong, kita dapat merehatkan minda dan tubuh badan. Kita boleh memperkayakan pengetahuan dan pengalaman. Kita boleh mempelajari budaya masyarakat lain. Tapi kalau awak ingat tadi, kita kena bagi 4 soalan. Okey, ni soalan ni tak macam ni. Tapi ada satu soalan format yang keluar macam ni. Itu surat. Kalau surat ni, surat apa ni agaknya? Ada yang masuk. Okey, kalau ni surat apa nak agaknya ni? Awak nak balaskan. Balas, mana tahu soalan ni keluar, lepas tu awak tak tahu format surat. Okey, lepas tu ni surat apa? Surat rasmi ke surat tidak rasmi? Tidak rasmi. Ya, ni surat tidak rasmi sebab awak balas surat rakan awak dekat luar negara. Ya. Lepas tu awak pun kena bagi tahu dia kat luar negara. Awak tak boleh cakap di Terengganu. Ya, kepada sahabatku yang berada di Terengganu. Dah salah ya, kena tengok ni di luar negara. Kena kaji tu. Tengok balik. Lepas tu kat sini ada manfaat-manfaat. Kalau awak tengok semalam ceramah Cikgu Zainab tu, keluarkan balik STK. Siapa, tema dia apa, kehendak soalan dia apa. Siapa ni? Siapa yang terlibat? Rakan anda. Jangan awak cakap kepada pak cikgu. Memanglah habis kan. Jadi kena tengok siapa orang tu. Lepas tu, dekat mana dia, kat luar negara dan dia punya kehendak soalan ialah manfaat. Lepas tu apa lagi? Temanya tentang aktiviti melancong. Balas surat tersebut selengkapnya. Tapi bukanlah soalan ni kan. Okey, mungkin soalan apa ya? Kalau surat, biasa kena amalan-amalan lah kan. Amalan apa ya? Untuk surat. Katakan awak boleh jawab surat, awak tak tahu surat apa. Okey, saya tunjukkan format surat dia, ada tak? Nampak ke? Page 1. Anak saya ni bijak dan ambil gambar tak ada. Tak ada surat. Ada. Kejap nampak ke yang ni semula? Nampak. Sekejap saya panggil anak saya, mana dia hilang. Tak apalah, nanti cikgu share dekat dalam kelas punya grup Okey, kalau surat kan, surat rasmi. Macam mana surat tidak rasmi? Macam mana formatnya? Nampak pula. Okey, surat tidak rasmi, alamat dekat belah kanan ke kiri? Ingat. Kanan ya, dekat tepi tu awak tulis alamat awak ya, dan lepas tu bawah dia ada tarikh. Lepas tu pendahuluan dia
Walaupun di pendahuluan tapi awak kena ada format, awak kena bagi tahu menemui sahabatku siapa. Ah, siapa Nadia yang kini berada di Kuching, Sarawak. Yes. Lepas tu semoga saudari sekeluarga berada dalam keadaan sihat. Itu bahasa yang berbudaya lah ya. Awak tanya kawan awak bagi tahu. Awak harapkan dia sihat. Okay, lepas tu awak cakap lah ketika saya menulis surat ini, saya sekeluarga berada dalam keadaan sihat. Terlebih dahulu, terima kasih. Sebab dia balas kan, awak kena balas surat kawan awak. Jadi awak kena cakap lah, terima kasih surat sebelum ini. Ya. Jadi dalam surat saudari ini, saudari ingin mengetahui tempat yang menarik di tempat saya. Kat sini apa? Manfaat-manfaat aktiviti melancong di tempat saya kan. Jadi awak kena cerita tempat awak ya, ada tempat melancong. Maksudnya ada contoh dia nanti. Ya, tempat melancong kat mana ya, apa manfaat daripada awak pergi melancong dekat situ. Ya, awak kena menyatakan satu-satu. Okey, ni baru apa ni? Baru soalan kan. Okey, lepas tu awak buatlah langkah dia macam tadi. Ya, baca dengan teliti, kena pasti temanya tentang aktiviti melancong. Okey, lepas tu senang kan. Okey, lepas tu kena pasti isu. Apa isunya? Ada tak isu? Ada tak isu kat sini? Macam tak ada kan? Macam tak ada pun kan? Okay, dia macam special sikit, tak ada isu. Jadi awak boleh buat isu dia. Isunya tak semestinya negatif kan? Isunya mungkin positif. Melancong mempunyai pelbagai tujuan. Ada tujuan untuk melancong tu. Okay, lepas tu, awak kena tengok stem soalan kat bawah tu. Okay, tadi tu awak kaji stimulus je. Stem ni sekarang awak kena kaji soalan pula. Okey, apa yang awak kena buat? Apa stem soalannya? Okay, dia nak manfaat aktiviti melancong kan. Lepas tu awak tengok. Kena pastikan tak soalan. Dia kena balas surat. Balas surat rakan dari luar negara. Okay, tadi dia punya ni, dia kata apa? Stem soalannya manfaat aktiviti melancong. Ya, lepas tu fikirkan 5 isi. Bukanlah 5, 4 ke 5 pun boleh lah kan. Tapi tak ada sampai 4 isi. Tadi kat sini cikgu cakap senaraikan sekurang-kurangnya 3 isi. Paling teruk lah 3 isi lah ya. Tapi paling bagus 4 isi. Lepas tu awak terus je buat teknik think tu. Huraian isu, natijah, kendak soalan dia walaupun dia soalan surat tapi bukanlah soalan yang surat ya. Apa yang soalan surat kalau nak tanya, kawan awak nak tanya? Agak-agak, katakan dia nak tanya, ni tadi, okey, katakan kawan awak nak tanya tentang apa? Semangat muhibah ke, ya? Kalau dia tanya macam tu, macam mana nak jawab? Ataupun dia tanya permainan, bukan permainan lah, macam permainan tu senang kan? Apa aktiviti-aktiviti yang boleh menyatukan uh, rakyat? Awak punya masyarakat dekat situ. Sebab ni kawan awak dari luar negara, jadi tak tahu budaya awak. Okay, jadi awak kena nyatakan lah. Ya, apa contoh aktiviti itu? Ini nyatakan. Kalau tak nyatakan, dia macam umum lah. Awak kena nyatakan. Okey? Okay, lepas tu kita tengok. Kena buat ayat ya, 7 ayat. Ayat topik, uraian 2, contoh 2, kesan, penegasan. Okey, yang ni pun sama lah kan. Okey, yang ni saya tak nak cakap banyak lah kan. Awak kena buat ikut awak. Okey, lepas tu pecahan ni katakan awak nak buat 5 ayat. Jadi ayat kesimpulan tu 1, ayat cadangan awak ada 2, ayat harapan awak pun ada 2, jadi 5. Tapi katakan awak kata awak boleh buat 3 je. Tak apalah, buat je lah 3 kan. Tapi saya yakin awak boleh buat. Okey, contoh soalan domain awam tadi, domain apa ini tadi? Katakan domain awam. Kan soalannya.
Okey, dibagi kat sini nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat haruslah dipupuk agar dapat melahirkan masyarakat yang penyayang. Pembentukan masyarakat penyayang akan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Masyarakat penyayang menggambarkan masyarakat Malaysia yang hidup berlandaskan nilai-nilai murni seperti nilai kasih, sayang, baik hati, tolak ansur dan bekerjasama. Okay, awak punya soalan, awak tengok dia punya stem tu sebagai respon terhadap sumber di atas. Setiap ahli masyarakat haruslah bersama-sama berperanan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, awak nampak tu. Dia cakap siapa? Setiap ahli masyarakat. Ya, awak kena tengok ni. Siapa ahli masyarakat? Okay, apa dia punya isu? Ada isu tak? Okey, isunya pembentukan masyarakat penyayang akan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Okey, itu isunya. Okey, apa temanya? Temanya tentang apa ni? Tema tentang apa? Okey, kita tengok soalannya. Haruslah bersama-sama berperanan untuk menyemai nilai murni dalam kalangan masyarakat. Huraikan peranan pelbagai pihak. Awak nampak tak siapa yang terlibat pelbagai pihak. Jadi awak tak boleh bagi satu je pihak. Ya, dekat sini mungkin awak cakap siapa pihak yang terlibat? Kerajaan, sekolah, ibu bapa. Ya, untuk melahirkan masyarakat penyayang. Dekat sini kendak soalan dia. Kan? Dia kata huraikan peranan pelbagai pihak untuk melahirkan masyarakat penyayang. Apa isunya? Kalaulah masyarakat penyayang dapat diwujudkan, dapat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Awak kena huraikan, kaitkan. Ya, okay, awak tengok dalam ni kan soalan. Kena faham stimulus dia, lepas tu kena tengok arahan soalan. Ya, dia mesti tengok siapa, tema dia apa. Lepas tu kehendak soalan dia apa. Ya, ataupun kalau awak nak tengok soalan, awak kena tick lah tadi. Temanya apa. Lepas tu isu dia apa. Dan apa lagi satu? Kehendak soalan sama juga kan. Okey, kita sambung. Okey, domain kerjaya. Katakanlah soalan domain kerjaya. Okey, kerajaan berterusan membantu industri kecil dan sederhana IKS untuk bersaing dalam syarikat yang lebih kukuh. Okay, hari tu saya ada guna buku apa ya? Buku modul KSSM tu kan, kalau siapa perasan ada soalan rumusan IKS kan, tapi sebenarnya tu isu dalam buku teks kan. Okey, tapi taklah soalan IKS yang keluar kan, tapi adalah kaitan sikit. Pada pendapat anda, apakah usaha yang patut dilakukan oleh kerajaan untuk membantu IKS mengembangkan perusahaan mereka? Okey, orang yang terlibat ialah kerajaan. Kerajaan je ni. Ya, tapi bukanlah soalan macam ni kan. Saya bagi contoh soalan jaya. Ya, untuk menjadi usahawan kan. Kat sini dia kata kerajaan. Tapi kalau dia kata semua pihak, dia boleh je tanya apa-apa. Apakah ciri-ciri nak jadi orang yang berjaya, IKS yang berjaya, macam-macam soalan pun boleh. Dia termasuk dalam domain kerjaya. Okay, kita tengok soalan yang domain pendidikan. Saya tak jumpa lagi. Tak sempat jumpa kan. Okey. Okey, ada soalan tak? Saya rasa kat situ je lah kot soalan tu tadi sebenarnya ada saya selitkan juga sikit-sikit kan. Dengan awak faham atau tak faham je lah kan. Okay, ada peranan masyarakat ya. Ada soalan. Soalan apa? Ada tentang tak boleh cakap lah kan. Apa dia soalan? Okey, tapi awak apa pun sebenarnya awak kena baca soalan, fahamkan. Dia tengok apa kehendak soalannya. Apa isu yang dia beri. Ya, cikgu pun tak boleh bagi banyak kan. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, faham tak? Faham. Faham. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa kan. Kalau awak faham sebenarnya ada tersurat dekat situ kan. Okay, lebih kurang soalan macam ni lah ya. Domain peribadi, ada domain
Cuma domain pendidikan ni saya tak boleh keluarkan apa domain pendidikan. Contohnya mungkin lagi pendidikan jadi ciri-ciri murid cemerlang ke. Itu mungkin pendidikan. Saya tak dapat cari tadi contoh soalan yang macam ada kaitan. Kalau kerjaya, mungkin dia ada kaitan dengan kerjaya. Tapi saya pasti soalan dia sebenarnya tak susah. Tapi karangan A tu sebenarnya awak kena cari dalam bahan. Dia macam umum je. Tapi awak kena cari. Kupas betul-betul soalan. Kan contoh tadi gambar tadi kan. Saya katakan tak ada pantun tu. Ada gambar je. Awak cari patah perkataan kat situ. Mesti ada tersirat dekat bahan tu. Dia tak akan bagi bahan tu tanpa isi. Ini dekat situ. Walaupun dia sekeping gambar. Karangan tu karangan A. Karangan A tu macam tu lah. Dia macam umum kan sebab dia tak ada kehendak soalan. Dia tak ada fokus. Jadi awak rasa susah. Tapi sebenarnya dalam bahan tu dia ada bantu awak. Tapi karangan B sebenarnya dia memang bantu awak. Tapi awak kena huraikan dengan cara yang betul. Gunalah kalau awak selalu buat karangan saya, awak akan boleh guna. Tohu cokep tu. Awak bagi ayat topik, lepas tu awak huraikan 2 ayat, lepas tu awak bagi contoh, lepas tu awak bagi kesan dia, lepas tu bagi penegasan. Awak akan dapat 498 patah perkataan. Tak lebih 500. Ni ingat tak boleh 500. Ataupun kalau lebih pun 501 pun boleh lah. Tak boleh lebih-lebih. Okey, ada apa-apa soalan tak? Faham Jelas? Okey, nak tanya kertas 2 pun ada nak tanya, tertinggal tadi. Okey, kalau tak ada saya stop ni kan. Okey, dah jumpa dah awak. Okey, tak ada apa-apa soalan kan? Tak ada. Ada. Nanti kejap Mel tolong ambilkan gambar boleh? Kenangan kan? Sekejap Terima kasih. Kalau tak ada soalan, saya rasa awak faham lah kot. Kertas 2 pun kan banyak dah awak boleh buat sebenarnya morfologi tu apa. Okey, nanti ada soalan tepi-tepi tu nanti saya WhatsApp balik apa maklumat yang awak nak tu. Bukannya soalannya awak tanya morfologi tu apa kan. Morfologi tu soalan dia tentang kata-kata, perkataan. Kalau sintaksis tentang ayat. Okey, apa contoh morfologi? Dia boleh mungkin tanya kata majmuk, kata tunggal, dia boleh tanya kata nama, boleh tanya kata kerja, macam-macam. Kalau sintaksis, dia boleh tanya tentang ayat songsang, ayat aktif, ayat pasif, dia boleh tanya pola ayat, asalkan dia semua berkaitan dengan ayat. Dia boleh juga ayat majmuk, boleh juga ayat tunggal, cerakinkan ayat, gabungkan ayat, asalkan dia ada kaitan dengan ayat. Okey, tu kalau beza morfologi dengan sintaksis. Okey, kalau penyuntingan tu buatlah kotak jadual yang saya ajar tu. Jangan buat sepah-sepah je kan. Sebab pemeriksa tu awak kena kena selalu buat macam tu. Bila pemeriksa lain kali tengok pun dah cantik. Kalau Puan Nora tu dia terima je awak punya jawapan kan asalkan ada jawapan. Tapi saya kena tanda straight jugalah sebabnya tak nak awak kehilangan markah nanti kan. Okey, kalau tak ada apa-apa esok kita jumpa. Saya nak bagi bahan hari esok. Okey, nanti Mel cari saya lah Juhong cari saya. Okey, lepas tu ada modul tata bahasa morfologi murid 5 matahari ada 3 orang. Murid 5 Anggrek ada 3 orang juga. Nanti saya bagi kat Mel nama dia siapa. Dan lepas tu ada buku tulis beberapa orang tu nanti pun saya bagi dekat Mel dengan Juhong Okey, lain tu awak serahkan kat kawan-kawan awak yang hadir. Okey, kalau tak ada apa selamat malam lah. Selamat malam cikgu. Selamat malam. Cikgu. Selamat malam, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.
Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Cikgu. Ya, Rita. Teacher, so what do we need to read? Nak baca apa? So, teacher, give like general cause I don't know what to read. Mana saya nak bagi kan? Macam tadi soalan yang saya bagi tu sebenarnya bukan soalan yang macam tu keluar, tapi bentuk soalannya macam tu. Okay, dan awak kena baca arahan soalan betul-betul. Cikgu mana ingat apa arahan dia kan? Mungkin tentang apa tadi cikgu bagi? Kalau Rita ingat tadi apa isu cikgu bagi? Issue, cikgu, so read like just now that one. Yang mana tadi? Agak-agak. Agak-agak. Mm-mm. Teacher, I listen but then I don't know which one. Cuba tanya Juhong. Juhong, dia bagi idea tak Juhong? Juhong. Johong tak tahu pergi mana. Dia pergi tumbuk kalang. Juhong? Yang mana Juhong? He said wait. Okey. Agaknya apa? Apa tema dia yang keluar? Sebenarnya dalam buku teks tu memang ada tema kan. Ada IKS tu. Mungkin bukan IKS tapi ada kaitan dengan IKS. Kaitan dengan IKS. IKS tu apa? Hari tu buat rumusan, kita ada belajar IKS. Ada. Soalan dalam buku kan. Sekejap saya tengok. Sebenarnya dalam buku apa? Okey. Tu banyak macam-macam. Okay, rumusan set 2 tak silap saya. Rumusan.